السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يونس ayat 100 ni insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuji yang lain dari Allah, memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepada kamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakannya demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia mengkehendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiadalah sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya.
Allah melimpahkan kurnia itu kepada sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia atau sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau ingkaran kamu. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam, sehingga Allah menghukum antaramu dengan golongan yang ingkar, dan memberikan kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah jiwa sebaik-baik hakim. Yang menguasai itu Allah, di mana berbeda, dan mana berbeda, ada perbedaan, tapi kita tidak mengenaiและหากว่าจะทรงให้อะไรก็ทรงแก่เจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดทรงเรื่องมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงปรารถนาความดีให้แก่เจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้พระองค์จะทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากองค์บากของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดโมฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแน่นอนอาจจะต่ำคืออัลกุรอานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาก็ต้องดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเองและผู้ใดหลงทางแท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขาเองและฉันมิได้เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าและจงปฏิบัติตามที่ถูกเป็นองค์การมาอย่างพวกเจ้าและจงอดทนจนกว่าอัลเลาะห์จะทรงตัดสินและพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ดียิ่งอัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุลลอฮฺลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah. 3-4 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Yunus ayat 1 ni sampai pada ayat 19. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah sudah tamat bacaan kita suratul Yunus mulai awal hingga sampai akhir, iaitu meliputi semua 1-9. InsyaAllah ta'ala saya dua lagi kita akan khatam habis surah Yunus
secara tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini ayat 1 ni sampai kepada ayat 19 dapat kita membaca, mendengar disertai tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar, melihat, mengetahui apa saja bacaan kita dan gerak kita. Dan dialah Allah yang senantiasa membalas kepada hamba dia bila membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang begitu besar, banyaknya, indahnya, mulianya. Dan dialah Allah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul 'arsyil 'azim wa huwa arhamur rahimin wa huwar rahmanur rahim, yang mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, dan serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan asyaitanur rajim yang senantiasa menipu, mengkhianat, muwas-was dalam hidup harian kami. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala, berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu, untuk nak memahami ayat-ayat kamu, untuk nak reti, nak tadabbur akan ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di masjid. Kerana orang yang tidak reti, tidak pandai, tidak faham, tidak mendalami akan ayat-ayat kamu, mereka itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda munafik. Wal'iyazubillah. Maka cuba kita dengar pada pagi ini, yang mana kemarin Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Muhammad supaya dia itu adalah mengadap wajahnya, segala anggota dia kepada Allah dini hanifa, bagi agama yang begitu dalam keadaan suci, bersih, murni, betul dan juga sempurna, ikhlas. Dan janganlah menjadi kamu itu dari kalangan orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang duduk syok, duduk berasa kata ada benda selain daripada Allah boleh menolong dia, boleh manfaat dia, berdarat kepada dia. Itu adalah orang musyrik. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya khitab kepada Nabi, walaupun dia khitab kecek dengan Nabi kita, akan tetapi juga kepada umat Muhammad juga, pada kita sekalian. Sebab Nabi adalah contoh tauladan kepada ummah dia. Nabi yang kepada apa? Cacat kau. Walaupun dia kecek dengan Nabi, khitab kepada Nabi, kerana Nabi adalah contoh tauladan yang kepada ummah dia. Lalu itulah Tuhan kata, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau wahai Muhammad, janganlah engkau wahai umat Muhammad, masuk kita juga, jangan gapo yang lari di sini, iaitu kamu tu meminta, berdoa, sembah, memuja yang lain dari Allah. Allah banyaknya ummah dia sekerat dunia lebih duk sembah selain daripada Allah, duk puja, duk minta, duk doa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah larangan Allah kepada Nabi dan juga kepada ummah dia sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu tu hei umat Muhammad duk gapo, duk doa, duk minta, atau duk puja, atau duk sembah yang lain dari Allah. Allah apa mu duk puja pakai kayu? Apa mu duk minta pada pakai kayu? Apa mu duduk sembah kepada kayu, gula, bita, batu tu batu ni, apa tak minta Tuhan? Subhanallahil azim. Itulah di antara syaitan satu peranan dia
menyesatkan hamba-hamba Allah dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wala tad'u min dunillah. Apa sebab benda tu ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tidak boleh memberi manfaat kepadamu walaupun sedikit pun, dan tidak boleh mudarat kepadamu walau sedikit pun. Kau medai hai tot are kap kun lei. Medai hai prayut are sak ni hai kap kun lei. Prayut kau medai hai, tot kau medai hai. Apa dak minta dia? Minta kepada Allah. Sembah kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab kita duduk hari-hari ini kena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Anak hari kita duk kata hanya Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya Engkaulah kami minta tolong. Apa duk minta selain daripada Allahnya? Allah minta benar jenis pasal tak boleh buat gapo tu. Kok kerah cakung. Kalau minta kok orang tu bahasa hangga dah tu pun tak boleh juga. Duk minta kok wali tu lah, duk percaya kepada datuk wali tu lah. Na'udzubillah min zalik. Minta kok kubur lah orang dah pun mati. Itu adalah wala takunanna minal musyrikin. La ilaha illallah. Sebab ia tak dah boleh bermanfaat gapo. Nak minta supaya hidupmu jaya, nak minta supaya hidupmu tu molek, kalau menega kok naik target, rezeki kok mu banyak. Ya tak boleh wi ma la yanfa'uka dan wala yadurruka. Wi nak darat kepadamu pun tak boleh juga. Tapi tu saya kata kalau mu buat juga aku lari tu. Aku tak saya minta sebab dia tidak boleh manfaat gapo darat gapo kok mu, tapi mu buat juga. Fa in fa'alta, oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, duk kacau buat juga, fa innaka idzan minaz zalimin, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim. Mu buat zalim kepada dirimu. Mu buat nyanyo zalim-zalim, mana buat nyanyo kepada dirimu. Tak nyanyo lagu mana duk minta benar tak boleh bui kita. Tak nyanyo apa duk minta kepada benar tak boleh darat gapo kita. Duk kacau minta dia, tak nyanyo kepada diri kau. Mintalah kepada Allah. Zalim-zalim ni mu duk buat kerja gapo, satu perkara gapo yang tidak boleh bui manfaat atau darat atau benda yang tidak betul. Itulah dipanggil zalim. Payahnya di kauไม่ได้jahat, kau ไม่ได้ให้อะไรกับคุณเลยแต่คุณไปขอเขาทำไมเขาเพราะฉะนั้นคุณได้เป็นคนที่อธรรมต่อตัวเองbanyak la ilaha illallah. Banyaknya manusia, banyaknya hamba dia hari-hari duk minta, pagi hari lagi dah duk minta selain daripada Allah. Apa tak minta Tuhan? Itulah kita hidup hari ini, kena ibadat kepada Allah. Sambil kita ibadat dia tu, kita nak minta dia pula. Sebab kita adalah manusia yang kurang, yang lemah, yang tidak ada gapo. Apabila tidak ada gapo yang lemah, kita nak kepada orang tolong kita. Apabila nak kepada orang tolong kita, mintalah orang yang boleh tolong kita. Itu siapa? Allah. Bukan batu, bukan tokong, bukan faham kayu dan gapo semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia tak boleh berdarat gapo, tak boleh manfaat gapo. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemahkan lagi pegangan kita tu selaku hamba kepada dia. Tauhidlah, akidah kita lah. Dia kata di sini gapo? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka fala kashifa lahu illa hu. Maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Tuhan itu yamsaska. Yamsas mana kata gi sentuh kita sikit. Yang bahasa Arab panggil yamsaska, gi sentuh kita sikit.
Gi kena kita sikit. Benda gapo? Benda yang bahaya tu. Benda bahaya ikutlah. Jadi sakit lah, balik kereta lah, balik motor lah, rubah darah lah, patah lah. Tu panggil benda bahaya belaka tu. Kena ketik ke penatai buah lah. Sekiranya tu tu, kena sikit je. Kepada kamu tu benda-benda hok bahaya. Maka fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah SWT kehendak, maka tak ada siapa boleh menghapuskan benda-benda tu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita. Kalau kita naik adik gapo benda bahaya, tak molek gapo saja tu, tak ada siapa boleh menghapuskan benda tu. Allah, maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghapuskan melainkan dia Allah. Itu benda tak molek. Sebaliknya, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika ia Allah mengkehendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan. Ini benar molek. Tuhan nak benda baik kita. Maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Ada siapa boleh nak sekat? Tahu sihat dia, tahu gagah dia, tahu duit banyak dia, rezeki dia, boleh jalan, boleh apa tu. Tak ada siapa nak boleh sekat rezeki yang Tuhan nak bagi kita tu. Ingat molek ni akidah begini tauhid kita ni. Tak ada siapa boleh nak sekat. Sebab itulah kadang-kadang Allah, kalau dia kehendak nak bagi benda baik kita, kadang-kadang tengok itu tamada ya. Ada gapo dia, tapi nya boleh jadi orang kedai nya boleh jadi orang terkenal. Banyak dalam kalangan hamba-hamba dia. Sebab tak ada siapa boleh sekat benda ni. Nak bagi benda baik kita, tak ada boleh sekat, tak ada siapa boleh menghalangi. Iaitu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak untuk nak bagi kepada kita. Sebab itulah kadang-kadang saya sebut ayat ni benda tak molek dengan benda baik. Ya beza di antara ni. Benda tak molek tu ia nampak. Wa yamsaskallahu bidhurrin. Sekiranya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nak kena kita tu benda hok mudarat. Mudarat ni nampak selalu dah kadang-kadang. Demam. Sakit kepala. Nego tak naik target. Bergerak, ya nampak. Tapi hak Tuhan kehendak nak baik kita ni kadang-kadang tak boleh lagi. Tak nampak lagi. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kebaikan yang Tuhan nak bagi kita ni itu adalah tanda kelebihan Tuhan. Benda kebaikan itu adalah kelebihan daripada Allah, fadilat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba dia. Allah, ia nak beri kelebihan kepada hamba dia, hamba mana saja dia kehendak. Kelebihan tu, kelebihan ni duduk ke dia tu adalah sempurna, mulia dan seninya. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man yasha, daripada siapa yang daripada hamba dia. Man sesiapa yasha kehendaki Allah min ibadi daripada hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang amat mengampun dan amat mengasihani. Ini di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lah dosa banyak mana, derakalah dia, ia nak apa semua dosa dia. Bayar apa dah ya rezeki pula. Tak ada makhluk mana, orang mana, deraka dia, kacau duk pera juga. Tebal-tebal tak lama. Rezeki lah, gatu, gani lah. Tapi orang tu deraka dia semua, lawan dia semua. Tak lama. Tapi Tuhan ni adalah Ghafur, Maha Pengampun. Buatlah dosa banyak mana, bersalah dengan Tuhan bersama mana, tapi dia apa semua. Tanda kata dia apa tu? Ya rezeki kita lagi.
dok wi rezeki kita, dok wi kemewahan kita, dok boleh makan lagi, dok boleh nyawa, dok boleh berjalan. Kalau dia tak apung, penyek dia lama dah kita ni. Penyek dia lah. Acul lebih lama dah. Tapi dengan melalui kadang-kadang kita ambil semaya di atas kesalahan kita tu, dosa kita. Jalan kaki ke masjid, mai ke masjid, jalan kaki sejakah tu, dosa kita. Ampun semua. Kadang-kadang ampun, kadang-kadang kita tak khabar. Sama ada kita minta, sama ada kita tak minta. Allah adalah Maha Pengampun. Ampun dah wi pula rezeki kepada kita, wi kesenangan kepada kita. Dan dia adalah Maha Mengasihani. Dia adalah sangat sayang kepada hamba dia. Sayang Tuhan ni. Sayanglah kepada Abdullah. Sayanglah kepada Zulkifli. Amat sayanglah kepada Aminah. Amat sayanglah kepada Fatimah. Sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani kepada hamba dia. Itulah dua keratan ayat pada pagi ini. Tak apa kita mendengar dan tadabbur. Bersungguhlah kita dengan ayat-ayat Allah setiap pagi dengan cetana kita tu, aku nak faham, nak reti, nak pandai ayat-ayat Allah. Jangan kita tubik 42 ayat sudah ngaji tak faham apa. Itu tak sih. Sebab tema tu walakinnal munafiqina la yafqahun. Dia tak saya ambil reti, tak saya ambil faham, tak saya ambil pandai. Sebab itulah masa Nabi tu dia mengajar Quran, tafsir Quran. Abu Bakar ya reti, Umar ya reti, tapi Abdullah bin Sabah tak reti. Tu bik sudah tanya, "Madza qala fulan?" Anifan atau Muhammad anifan. Gapo Muhammad kata saat ni? Kita tak reti. Tu bik salah kata tak reti. Kita tak usah lagu tu. Kita kena reti, kena tangcai molek. Sebab tak reti ayat-ayat Tuhan, tak reti ayat-ayat Quran adalah tanah-tanah demo tu. Tanah demo tu jenis bahasa tak reti Quran. Kita orang mukmin kena reti Quran, kena ambil pandai Quran, kena ambil faham Quran. Itulah pada pagi ini insya-Allah taala bila di esok hari kita sudah pun khatam suratul Yunus dan masuk pula surah yang baru iaitu surah Nabi Hud pula alaihi salatu wassalam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.